Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat rakyat Malaysia di luar sana. Saya host anda kali ini dalam rancangan MRC TV. Okey, buat peminat-peminat rakyat Malaysia di luar sana, khususnya yang menantikan video Amirul untuk review Toyota Harrier. Jangan bening-bening, ada dah video kali ni. Sebab ramai yang komen dekat Amirul rata-rata minta kita review satu SUV punya segmen. Dan saya tertarik untuk review Harrier baru dengan new facelift yang design agak dynamic dan agak orang kata lawa gila lah, ala-ala mini Porsche. Okey, so dalam masa sama juga, tapi sebelum tu saya nak remindkan korang subscribe channel YouTube Amirul dekat bawah dan tekan button loceng sekali untuk mendapat info-info terkini dan video-video terbaru daripada MRC TV. Okey, sebelum tu stay tune, sambung video. Alright, untuk model kali ni Amirul nak review. Alright, so ini adalah new facelift Harrier pada tahun 2021. Dia launching new facelift, tetapi di Jepun dah di launch pada tahun 2020. Basically saya penjual kereta Recon dan kereta ni dah bawa masuk ke Malaysia dalam bawah Recon Car. Okay, so bermakna dah boleh diregisterkan di Malaysia. So tahun dibuat di Jepun 2020, tahun di launch kat Malaysia 2021. Kalau korang review dekat Toyota Malaysia ada jual juga, di Recon pun ada jual juga model ni. Okey, ini adalah new facelift, tak silap Amirul, generasi yang ketiga. So dia punya generasi dia panggil XU80, tak silap Amirul, XU80. Dan the old facelift sebelum ni dia panggil XU60. Okey, untuk the new facelift ni banyak penambahbaikan daripada segi suspension, daripada segi design dalam, dan first memang dari segi luaran yang membuatkan orang nak tarik minat Harrier. Sebelum ni Harrier mati, sebabnya ramai orang compare antara Harrier dan segmen SUV yang lain. Banyak dalam market. Kita ada X50, kita ada X70, kita ada CX5, kita ada Nissan pun ada juga, X-Raider. So kali ni dia tampil dengan wajah baru yang membuatkan saya rasa dia boleh pukul market. Tapi mengambil masa sedikit, dengan explanation daripada Tuan Amirul sendiri, mesti boleh jual banyak. Okey, sebelum tu kita nak review Harrier ni sisi yang sama. Before this kita buat 2.0 turbo, now dia balik kepada natural NA, natural aspirasi balik. So NA engine 2.0 biasa, tapi dengan menggunakan CVT gearbox. Sebab kita terpaksa pakai CVT gearbox just because of zaman sekarang, zaman eco. Sikit lagi nak sampai ke zaman elektrik car, tapi sebelum tu kita habiskan zaman eco dulu. So bermakna setiap kereta yang dijual untuk market Asia memang terpaksa untuk lowkan dia punya fuel consumption. That's why dia buat pakai CVT punya gearbox. Untuk power, saya memang boleh dikatakan boleh-boleh lah 173 horsepower dengan 203 Nm of torque. Sangat okey dan sama dengan previous model sebelum ni. Cuma ni yang previous model sebelum ni, kalau yang spec turbo 231 horsepower, berbeza sikit dia punya pick up. Itu je lah Amirul nak explain pick up dia, sebab Amirul dah bawa dah tadi. Kita boleh olah kali ni. Kalau ada yang salah, maafkan Amirul, komen dekat bawah. Okey, stay tune guys. Right, so untuk facelift hadapan Amirul nak review. Okey, model baharu ni kalau kita tengok dekat sini, dia punya penampakan yang paling ketara lampu. Lampu dia terpaksa ikut Lexus punya version. Lexus kan adik diri Toyota. So bermakna lampu baru ni dengan sistem bi LED headlamp yang membuatkan sistem baru dengan DRL dia. Okey, dengan dia ada dua LED dia. Dalam masa sama juga dia ada Adaptive Smart Auto High Beam. So design baru ni dah ala-ala Lexus RX 200, betul tak korang? So yang kedua, sebelum ni Toyota dia pakai yang sistem gambar eagle. Kalau kita beli record eagle, kalau Toyota Malaysia Toyota. Akan tetapi tahun 2021 ni memang pakai ni dah. Alright, so untuk bahagian logo berhadapan ni dia masih menggunakan design yang sama. Cuma ni kalau Recon sebelum ni kita buat masuk logo eagle, logo kilang diorang dekat Toyota Jepun sana. That's why dia pakai logo kilang. Tapi yang model baru kita dah pakai logo Toyota original. Sebab Toyota memang kilang dia dah buat balik original untuk tahun the new facelift. So ada logo Toyota sebelum ni. Ramai orang komplain tanya kenapa logo Eagle. Eagle is Recon. Itulah menunjukkan Harrier Eagle. Okay, so dalam masa sama juga kalau tengok dekat sini, dia punya bumper baru. Kalau kita tengok
dia ada shape untuk aerodinamik, seolah-olah macam design baru Mercedes. Dia buat macam untuk airflow angin masuk. Dia buat macam style AMG lah, senang cerita. Dia macam ada kanrat dekat bahagian depan. Tapi kalau masuk model Star Body Kit memang mantul gila. Tunggu dia akan up dekat Facebook MRC TV ataupun YouTube MRC TV. Okey. So untuk bahagian depan ni kalau tengok luaran dia memang dah agak lawa dan futuristik. Kita tengok fog lamp bawah kecil dia pakai. Okey. So before ni semua dekat bawah lampu ni. Sekarang kita pakai dekat bahagian grill, dekat bawah bumper. The new design lah. That's why dia buat new design untuk Harrier baru. Untuk Harrier baru, kalau korang perasan dekat bahagian depan ni kenapa dia ada kaca? So bermakna sistem dia dah ada sistem pre-crash. Dia ada pre-crash system, dia ada auto parking brake dan dia ada juga LDA system. Itu kita akan olah dalam kereta nanti. Jom kita tengok bahagian belakang. Apa yang special untuk kereta ni? Okey, untuk bahagian belakang pula, kalau kita nak bercerita dekat sini, Harrier dia dah buatkan satu model baru yang agak lain daripada lain to compare. Sebab kalau korang perasan model yang sebelum ni dengan the all facelift X60 dengan X40, dengan compare yang baru US80 ni dia lain sikit. Dia pakai chassis yang sama, cumanya penambahbaikan daripada segi lampu design. Okey, dia dah pakai yang orang kata rear lamp macam Porsche, alright. Sambung punya rear lamp, okey. And then sama juga dia ada third brake dia dekat atas ni, dan ada reflector dekat bahagian bawah. Okey. The special part is kalau korang tengok dekat bahagian daripada sini, lengkuk body tu. Nampak dekat sini. The new design. Bagi saya rasa perfect kalau dia straight. Tapi bagi Toyota, dia yang buat kereta, suka hati bapak dia nak buat shape ke tak. Okey. Dia nak buat lain daripada lain, futuristik punya. Dia nak buat macam eco concept punya kereta lah, senang kita. So untuk penambahbaikan seterusnya, kalau tengok kat sini, bahagian exhaust dia ada dual muffler dah, kiri dengan kanan. Alright, just before this dia ada satu muffler saja. So sekarang ada dual muffler. Then the last thing is bahagian chrome finishing dekat bahagian grill bawah bumper ni. So dia separate dengan atas, okey. So kalau tengok sini, ni plastik saja. Yang lain semua bersih. Untuk diffuser, kalau boleh masuk model Star Body Kit bahagian belakang memang perfect. Dia agak mantul, lagi lawa lagi. Alright. Dalam masa sama juga untuk Toyota baru sahaja yang ada kick power boot. Untuk Recon dia tak adalah. Tapi untuk sesetengah spek, Recon ni dia best sikit. Dia ada banyak spek. Dia ada elegant, dia ada premium, dia ada luxury spek. So pelbagai choice dan pelbagai harga yang korang boleh choose. Okay. So dalam masa sama juga dia ada power boot. Okay, cuma dia ada kick sensor saja. Alright. So dalam seterusnya juga dia ada sensor untuk smart entry dekat bahagian sini. So boleh lock kereta dengan unlock kereta dekat bahagian belakang button. That is the best part. Alright. So this is power boot. Dia tak ada kick sensor. Dia ada button dekat sini. Dalam masa sama dia ada kat remote juga. Tapi pakai remote dengan button mestilah enjin waktu dalam keadaan mati. Kalau dalam keadaan hidup, kita kena buka manually kat belakang. Okay, yang seterusnya kalau tengok dekat ruang space, sama je macam model lama. Alright, macam Miro cakap dengan korang, tiada penambahan daripada segi lebar dengan tinggi. Okay, so this is the bahagian compartment untuk tayar spare ataupun pump. Sebab zaman sekarang dah pakai pump lah, tak pakai tayar spare. Alright. Kalau ada setengah model dia datang dengan JBL sound system, ada panoramik. Tapi model kali ni tidak Amirul nak review. Tapi Amirul nak tunjuk adalah new facelift design Harrier baru. Jom kita tengok bahagian tepi. Alright guys, so kita dekat bahagian tepi pula. Okay, kita nak tunjuk. Kalau korang tengok dekat sini, mata kasar korang, jangan mata halus, mata kasar korang tengok dalam YouTube kali ni, sama tak macam Lexus? So the new facelift Harrier ni memang dah terang benderang dia pakai Lexus punya orang kata design. Dalam masa yang sama juga dia nak tarik peminat-peminat SUV segmen juga. Dia nak tarik D segmen untuk Harrier, beli Harrier balik. Customer-customer yang beli Harrier old facelift nak ambil yang the new facelift. Sebabnya diorang dah banyak hilang market. Sebab 5-6 tahun lepas banyak kereta SUV yang top bawa masuk dalam Malaysia. So kali ni Toyota tampilkan Harrier baru ni, design memang dah macam Lexus, supaya korang tak payah beli Lexus harga mahal, belilah Toyota Harrier. Okey, kalau kita tengok dekat sini untuk bahagian tepi, dia ada guna smart entry system. Alright, so dekat bahagian door handle. So kalau luxury spec memang door handle warna chrome. Kalau yang elegant door handle warna black, dia ikut color body. Alright, yang kedua kalau kita tengok kat sini, untuk rim dia dah pakai rim 18 inci alloy. Okey, dia pakai two tone color. Alright, yang the best part is silap Amirul dia penambahbaikan dari segi lebar tayar lah. Before dia 235, sekarang 225 kot, 225 60. But it depend lah. Yang Amirul tunjuk adalah sama dia pakai disc brake. Okay, ventilated disc brake. So untuk disc brake dia pakai dua depan, dua belakang. Right.
Dalam masa sama juga penambahbaikan dari segi suspension. The best part is dulu Harrier bawa terbang, sekarang Harrier bawa sedap berat je. That is the best part kalau customer nak beli Harrier baru, the new facelift. Okey, kita nak cerita banyak. Setengah orang dia suka tengok luar, jom kita tengok bahagian dalam. Apa yang special kali ni? Okey, untuk Harrier baru ni dia terlalu sangat banyak button. Aku terpaksa review kat korang. Nanti korang beli kita korang tak tahu apalah macam-macam button ni. Kadang-kadang ada setengah statement yang baik, salesman yang baik jaga cerita everything A to Z. Ada yang tak baik, dia bagi kunci kat korang, korang pandai-pandai korang balik ke. Tetapi kita akan review jugalah. Okey, first kita akan mula dengan bahagian digital meter dekat steering ni. Okey, untuk bahagian meter dekat sini, kalau kita tengok dekat sini dia masih menggunakan sistem yang lama. Alright, the cluster meter, belah kiri RPM, belah kanan speedometer. Alright, cuma untuk bahagian tengah, infotainment dekat tengah tu something like macam digital lah. So segala setting korang boleh on off dekat sini. Lane departure assist, auto braking system, parking sensor, P-crash system, RSA pun ada. Alright, untuk bahagian meter pun korang boleh setting everything kat sini. Language semua boleh tukar. Harrier yang sebelum ni kalau beli Recon bahasa Jepun, Harrier sekarang boleh tukar ke English. Itulah bagusnya kalau beli Harrier sekarang. Okey, kalau tengok dekat sini juga dia ada meter digital dekat bahagian tengah ni juga. Alright, so meter digital ni korang boleh tengok speeding korang. While korang tengok cluster ni korang boleh tengok kepada digital. Okay, so ni support driving support. Maknanya driving support ni bila on lane departure assist, korang dia boleh assist korang kiri ke kanan, korang termasuk lane sebelah ke. So dalam masa sama juga ni safety dia pre-collision system. Alright, something like P-crash. And then dia ada parking assist, support dengan parking brake. Maknanya kalau korang reverse atau ke depan ada objek, dia akan brake walaupun korang tekan minyak. That is the best part. Okay, yang kedua, korang boleh on off dekat untuk bahagian steering juga, lane departure assist. Dalam masa sama juga korang boleh on off untuk P-crash juga dekat bahagian sini. Okay, yang ketiga juga power boot button dekat bahagian sini guys. So this is power boot button. Macam Miro cakap, satu button dekat bahagian driver, and then another one is button dekat bahagian boot. Yang kedua, model baru sekarang dah ada steering heater. Panas kan steering dengan driving kan, sebab aircon tentu kena dekat tangan kita, so dia boleh panaskan. Tapi tengah hari jangan buka lah, panas lagi. Okey, yang seterusnya traction control tetap ada, dan dia ada auto adaptive smart high beam. Okey, so untuk model baru kalau Amir nak tunjuk kat sini, okey, dia ada electronic seat kiri dan kanan. So electronic seat kiri dengan kanan. Untuk bahagian driver dia ada memory seat driver tambahan yang baru. That is the best part lah. Okay, dalam masa sama juga logo Toyota Harrier dekat bahagian tengah ni. Ni yang membuatkan ramai tertarik dengan Harrier. Okay, so guys, inilah Harrier baru, wajah baru Harrier yang Amirul rasa memang sangat recommend. Amirul nak tunjuk bahagian belakang. Kita sambung bahagian belakang terus. Okay, pembukaan pintu belakang, dia punya range 60-40. Amirul masuk, tidak terlalu tinggi. Okay, dalam masa yang sama juga kita duduk dekat seat sini. So this is a head space Amirul, maknanya ruang lega kepala Amirul dekat bahagian bumbung. So agak dekat juga sebenarnya, tetapi selesa bahagian kaki. Dan dia punya body rest dia sandar macam ni, tidak tegak, tidak bongkok, tapi sandar, santai. Dan dia support dengan headrest korang. Ada setengah headrest dia tinggi sangat, ada setengah headrest dia rendah sangat. Ngam-ngam cun-cun. Okay, so the view yang kita enjoy dekat sini memang clear gila. Kalau the model lama dia agak peram sikit, dia kedap sikit. Okay, the model baru kalau ada panoramic the best. Cumanya bila ada panoramic, sunroof ni tak sesuai untuk dekat Malaysia. Very hot guys. Di Jepun best, ada salji, buka turun salji. Malaysia apa ada, hujan banjir kereta. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak review Toyota Harrier yang Amirul dah cerita A to Z. Kalau ada yang berminat, ada yang tertarik, dan ada yang komen lagi aku tak ada video Harrier, aku dah buat Okay, so guys, enjoy this video. Terima kasih subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa bagi tahu makcik sebelah, jiran-jiran anda, kawan-kawan anda, saudara mara anda nak beli kereta Recon, beli daripada MRC TV. Kereta Recon impian mewah anda tercapai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.